Tiga perkara yang mungkin boleh menjadikan kita mempunyai suatu dorongan ataupun suatu motivasi untuk kita terus menjadi seorang Muslim yang berguna. Selain daripada kita sentiasa ingat bahawa pengukur seorang yang paling disukai, paling baik di sisi Allah itu adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Hadis baginda SAW yang berbunyi, khairukum anfa'akum linnas, sebaik-baik kamu adalah mereka yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Tiga perkara tersebut ialah, yang pertama, kita mesti meyakini, mengkagumi, berasa bangga bahawa kita ini adalah seorang yang beriman kepada Allah. Dan kita dapati di dalam Al-Quran, cerita Nabi Allah Ibrahim adalah satu cerita yang Allah SWT ini nyatakan kepada kita bahawa Ibrahim membawa dirinya sebagai seorang yang beriman dan berbangga dengan keimanan itu, walaupun Nabi Allah Ibrahim adalah seorang sahaja yang beriman kepada Allah pada ketika itu berbanding manusia lain. Lantas itulah Allah SWT mengiktiraf Ibrahim alaihissalam sebagai seorang manusia tetapi mempunyai suatu upaya seperti sebuah ummah. Kenapa? Kerana sepatutnya orang tadi akan berbangga dengan sesuatu apabila mereka bersama kawan-kawan mereka. Tetapi Ibrahim alaihissalam seorang yang begitu cekal, memperlihatkan keimanannya, berbangga dengan keimanannya itu walaupun dia seorang diri. Di dalam Al-Quran memuji Nabi Allah Ibrahim dengan mengatakan, wa kana Ibrahim ummatan wahidah, adalah Ibrahim itu bagaikan umat yang satu. Maka oleh kerana itu, sahabat-sahabat sekalian, kita mesti merasa bangga bahawa kita seorang Muslim. Kita mesti merasa bangga bahawa Allah itu adalah Tuhan kita. Allah Rabbul Jalil itu adalah Tuhan yang kita sembah, dan dia yang kita agung-agungkan. Maka dengan kebanggaan itu akan mendorong diri kita untuk menjadi bangga dengan orang lain, dan akhirnya kita merasa untuk memperlihatkan kepada orang lain akan kebanggaan kita itu. Misalnya kalau kita lihat ada kawan-kawan kita baru beli ataupun baru dapat iPhone 11, mesti dia tidak suka untuk duduk sendirian di rumah. Dia suka pergi minum dengan kawan-kawan, nanti boleh letak dekat atas meja, wah, ada telefon baru. Kawan yang dapat beli kereta baru, kereta yang berjenama H ke ataupun N ke ataupun B, maka dia ingin bersiar-siar untuk memperlihatkan kepada kawan bahawa dia ada suatu perkara yang dia bangga dengan perkara tersebut. Maka kita, untuk mendorong kita menjadi seorang Muslim, kita hendaklah merasa bangga bahawa Allah itu Tuhan kita, Islam itu agama kita, dan kemana saja kita bawa ataupun kemana saja kita pergi, kita akan memperlihatkan kebanggaan kita itu. Maka itulah yang difirmankan oleh Allah, fatawakkal 'alallah innaka 'alal haqqil mubin. Bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya kamu di atas kebenaran yang nyata. Jadi kebenaran yang nyata itu adalah salah satu ciri yang ada pada kita dan harus kita bawa ke mana-mana untuk kita banggai dengannya, dan kita akan menghiaskan diri kita dengan kebanggaan itu. Itu perkara yang pertama, kita tanam sedalam-dalamnya dalam hati kita, kita bentuk benak fikiran kita berpaksikan kepada perkara tersebut. Perkara yang kedua, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, apabila kita rasa agama yang kita ada, apabila kita rasa Tuhan yang kita sembah itu ialah benar, maka kita mesti tanam perkara yang kedua, kita ingin berkongsi dengan orang lain. Kita ingin berkongsi dengan orang lain. Kita rasa bangga baginda SAW memberi tunjuk ajar kepada kita bagaimana hidup yang baik. Maka kita akan berkongsi cara hidup yang baik itu dengan orang lain. Baginda SAW mengajar kita bagaimana hidup beragama yang baik, maka kita ingin berkongsi kebaikan hidup beragama yang baik itu dengan orang lain. Baginda SAW memberikan kepada kita
fikrah-fikrah, tips-tips bagaimana untuk hidup sihat, maka kita akan rasa bangga dengan tips ataupun fikrah hidup sihat tadi. Maka kita akan melakukannya dalam hidup kita, dan kita akan berkongsi apa yang baik itu dengan manusia lain. Baginda SAW mengajak kita mengenai bagaimana selayaknya seorang manusia yang bermaruah itu berpakaian. Maka kita akan rasa bangga bahawa kita menjadi seorang manusia yang bermaruah dengan mengikut etika pakaian agama kita. Maka kita akan berkongsi dengan orang lain bagaimana seharusnya manusia tadi mempunyai ikut etika yang baik apabila mereka berpakaian. Kita merasa bangga bahawa Baginda SAW telah memperlihatkan kepada kita bagaimana hidup berkeluarga yang baik, seperti mana yang dilalui oleh Baginda dan isteri-isterinya, seperti mana yang dipraktiskan oleh salafus salih. Maka dengan kebanggaan itu kita akan mengajar manusia lain bahawa hidup yang baik itu haruslah begini, maka kita perlu berbuat begini, dan kita perlu melakukannya begini dan sebagainya. Saya yakin sahabat-sahabat pendengar yang dikasihi sekalian, jika seseorang itu dia merasai bangga dengan apa yang dia ada, dan selain daripada dia bangga, dia sedang menikmati kebanggaan itu. Maksudnya dia bangga dengan ajaran agamanya, kemudian dia mengikuti ajaran agamanya dan dia menikmati kehidupan itu. Saya yakin sangat-sangat kita bertemu dengan sesiapa pun, kita akan bercerita akan kebaikan itu, dan kita akan cuba mengajar orang lain supaya dapat menggunakan kebaikan itu seperti mana yang sedang kita rasai. Saya yakin sangat-sangat. Cuba sahabat-sahabat tengok ya, rakan-rakan yang berniaga dan dengan perniagaan itu mereka berjaya, maka mereka terasa terdorong untuk memberitahu seluruh dunia, kawan-kawan semua, mari ikut saya bagaimana saya berjaya. Rasa begitu bangga kerana dapat berjaya, dan kemudian kejayaan itu dikongsi dengan orang lain. Kalau seseorang itu dulunya sakit, kemudian menemui beberapa ubat tertentu, dia bagaikan begitu gembira, dan hampir semua orang yang diketemui dia akan bercakap mengenai dulu saya sakit, sekarang saya sudah sembuh, dan saya makan ubat ini, saya makan ubat ini. Dan ini saya lalui sepanjang persahabatan saya dengan rakan-rakan di masjid. Apabila saya memberitahu mereka bahawa saya sakit itu dan ini, mereka dengan bersungguh hati mengatakan, Ustaz makan ubat ini, saya dulu sakit, Ustaz buat macam ni. Saya merasakan bahawa kegembiraan itu tersemak, terpancar dalam diri mereka dengan sesungguhnya, kerana mereka sedang menikmati perkara tersebut, dan kenikmatan itu ingin mereka kongsikan dengan orang lain. Jadi saya cukup yakin sahabat-sahabat sekalian, apabila kita bangga dengan agama kita dan kita praktis agama kita, kita lalui hidup ini dengan susur galur yang telah digariskan oleh agama kita, kita akan menikmati perkara tersebut. Dan setelah kita menikmati, maka kongsikanlah nikmat-nikmat itu dengan kawan-kawan yang lain, baik seagama yang tidak melihatnya ataupun yang bukan seagama dengan kita, untuk mereka juga mendapat nikmat yang sama. Lantas itulah Allah SWT menyatakan kepada kita, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang baik yang pernah Allah ciptakan untuk manusia ini. Ya, Allah mengatakan kita baik, tetapi kebaikan itu tidak sekadar untuk kita sahaja. Sebaliknya kebaikan itu harus kita kongsi dengan orang lain, iaitu mengajak orang lain untuk mengecapi nikmat Islam, mengecapi nikmat iman seperti yang sedang kita kecapi ini, agar bukan kita seorang sahaja yang masuk ke syurga Allah, sebaliknya kita, isteri kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita, dan kalau boleh bukan sekampung, sebaliknya seluruh dunia ini berada di dalam syurga Allah di akhirat nanti. Kita dapat mengimbau kembali semasa duduk di syurga nanti akan nostalgia yang kita lalui sepanjang kita hidup di dunia. Sahabat-sahabat pendengar yang dikasihi sekalian, itu dua perkara yang kedua. Setelah mana kita bangga dan kita praktis apa yang kita banggai itu, maka kita ajarlah kepada manusia lain. Sahabat-sahabat yang dikasihi, apabila kita mengajar manusia, kita perlu tahu ya, manusia itu sebenarnya tidak jahat. Allah SWT tidak mencipta manusia itu jahat. Cuma Allah SWT ada mencipta manusia dengan beberapa sifat awal. Antaranya disebut dalam sebuah hadis,
bahawa manusia itu apabila dia mendengar sesuatu perkara buat kali pertama, pandangan ataupun persepsi manusia itu biasanya sifat menolak. Disebut dalam ungkapannya annasu a'daun bima jahilu. Manusia itu sering memusuhi apa yang dia tidak faham. Jadi sekarang apabila kita bercerita ataupun memberitahu kepada rakan-rakan kita yang belum menikmati akan keindahan Islam, yang belum mengetahui ataupun belum merasai akan kebaikan Islam, kita dapat menganggap bahawa respon awal adalah respon penolakan, respon awal adalah respon prejudis, respon awal ialah respon berburuk sangka. Jadi itu bukanlah sesuatu yang menggambarkan bahawa manusia itu tidak baik, bukan. Tetapi dia menggambarkan kepada sifat manusia yang awal ataupun reaksi awal terhadap suatu perkara, manusia itu menolak. Jadi penolakan itu sebenarnya, sahabat-sahabat pendengar dengan sekian, bukanlah menggambarkan bahawa manusia itu jahat, juga bukanlah menggambarkan bahawa kita gagal. Sebaliknya dia adalah reaksi awal yang harus kita faham, dan Allah SWT mahu kita berusaha bercerita, melebarkan, menyemarakkan perkara tersebut supaya ianya menjadi suatu yang sudah diketahui umum, menjadi suatu yang semarak, dan akhirnya manusia akan cuba untuk melakukan perkara tersebut, dan sekali mereka telah merasai nikmatnya, mereka akan terus berpegang, meneruskan dan bersama dengan kita untuk mempertahankan perkara tersebut. Cuba kita lihat ya, apa yang berlaku di negara barat apabila rakan-rakan kita daripada negara Arab, daripada umat Islam yang berhijrah pergi ke Kanada, pergi ke Amerika, pergi ke Eropah. Apa yang mereka lalui pada peringkat awal, mereka diseksa, dimenganjing, dihina, dicaci apabila mereka cuba mempraktiskan ajaran agama. Tetapi mereka tidak putus asa, mereka terus memberitahu kepada barat, memberitahu kepada orang yang bukan Islam, Islam itu begini, sebenarnya begini. Dan lama-kelamaan sahabat-sahabat sekalian, kita melihat perkembangan Islam di Eropah dan juga Amerika telah melalui satu proses perkembangan yang begitu rancak, jauh lebih rancak perkembangannya di negara-negara umat Islam sendiri. Jadi itu menunjukkan kepada kita, manusia itu tidak jahat. Manusia mungkin pada peringkat awal, dengan ilmu yang mereka ada, dengan persepsi yang telah digambarkan sebelum ini dalam sesuatu yang tidak benar, maka mereka menolak dulu pada peringkat awal. Dan saya rasa sikap seperti itu pun adalah bagus, tuan-tuan. Misalnya kalau kita duduk di rumah, ada orang ingin menjual barang-barang yang kita rasa tidak perlu. Cuba bayangkan, setiap kali orang datang pada kita bercerita tentang sesuatu, kita terus terima, maka saya rasa kita akan sentiasa ditipu oleh skim Pak Mantelo, kita ditipu oleh skim cepat kaya dan sebagainya. Dan sedangkan kalau itu pun banyak berlaku dalam masyarakat kita. Jadi ada baiknya Allah Ta'ala melakukan bahawa menjadikan manusia itu pada peringkat awal dia menolak, untuk menjadikan orang yang berkempen untuk sesuatu itu akan lebih cekal, dan dia akan kuat semangat untuk berusaha. Dan orang yang dikempen itu lama kelamaan setelah dia tahu, dia cuba, maka dia tertarik dengan perkara tersebut. Jadi oleh kerana itu, apabila kita bangga dengan apa yang kita ada dan kita cuba untuk berkongsi dengan orang lain, maka jangan kita sangka bahawa usaha perkongsian itu adalah sesuatu yang mudah. Dan bukan perkongsian tentang agama saja, bukan sesuatu yang mudah. Kita lihat rakan-rakan kita dalam apa-apa usaha yang lain, mempromosikan produk. Kalau saya ingat, ataupun sahabat-sahabat semua ingat, iklan mengenai Milo, tuan-tuan. Sejak saya kecil lagi saya dah tengok Milo ni, siapa minum Milo dia kuat. Sampai sekarang Milo bercerita lagi dia kuat. Sedangkan bila saya tanya kawan-kawan saya yang jadi doktor, itu betul ke minum Milo jadi kuat? Dia kata minum Milo kita akan kena kencing manis. Dan saya suka sangat minum Milo ais dulu, kini apa yang saya dapati, saya kena kencing manis. Jadi bermaksud Milo itu bukan menjadikan kita kuat 100%, tapi oleh kerana dalam Milo itu ada beberapa nutrisi tertentu yang menjadikan seseorang itu bertenaga. Tapi dia bayangkan dan cuba lihat berapa lama Milo mempertahankan iklannya tadi. Akhirnya orang percaya bila pergi ke kedai, bila ingin minum koko, mereka akan sebut Milo satu. Sedangkan koko yang mereka nak minum, Milo itu adalah brand kepada satu-satu produk. Jadi samalah juga dengan Colgate, samalah juga dan sebagainya. Jadi kita lihat dalam hidup ini, orang nak berniaga pun mereka iklan barang mereka bertahun-tahun.
Bertahun-tahun nak saya difahamkan oleh kawan-kawan yang bekerja dengan Nestle, yang mengatakan bahawa lebih 45% daripada bajet tahunan syarikat digunakan untuk iklan. Jadi bermaksud sahabat-sahabat, manusia bukan jahat, manusia bukan menolak kebenaran yang kita bawa. Sebaliknya, kelemahan yang ada pada kita ialah kita tidak suka mempamerkan apa yang sedang kita nikmati. Mungkin kita tidak suka berkongsi apa yang kita ada. Sepatutnya kita cuba mengajak manusia untuk menikmati apa yang sedang kita nikmati. Jadi insya-Allah pada hujungnya manusia akan menerima bahawa agama itu baik, ajaran agama itu baik, dan akhirnya kita semua menjadi hamba yang taat. Saya ingin mengucapkan dirgahayu selamat hari lahir kepada Yang di-Pertuan Agong kita pada hari ini sempena ulang tahun Yang di-Pertuan Agong, dan kita berdoa semoga baginda dipanjangkan umur, memerintah negara kita dengan baik, dan kita semua pada hari ini sedang bercuti. Jadi sepanjang bercuti ini duduklah bersama keluarga, buatlah sesuatu yang memberi manfaat kepada diri kita dan juga umat ini. Mungkin kita boleh memberi kata-kata nasihat yang baik ataupun mengucapkan dirgahayu selamat hari keputeraan kepada Yang di-Pertuan Agong dan sebagainya, asalkan kita melakukan sesuatu yang baik untuk manusia, dan akhirnya percayalah kebaikan yang kita beri kepada manusia itu akan pulang kepada kita. Saya doakan rakan-rakan semua berada dalam keadaan lindungan Allah, dan kita berdoa semoga Allah Ta'ala menjadikan hidup kita ini adalah hidup yang taat, dan akhirnya bila kita pulang kita menjadi seorang hamba yang diredai oleh Allah Subhanahu.